Okey. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Akram bin Ismail Fuad selaku wawancara anda pada hari ini. Bersama saya pada hari ini merupakan tetamu khas anda. Baiklah, saudara, boleh saudara memperkenalkan sedikit pengenalan kepada tetamu kita? Okey, saya Muhammad Amir Mustaqim bin Hassan selaku mahasiswa Universiti Sains Islam Malaysia jurusan Komunikasi dengan Kepujian. Terima kasih. Baiklah, pada petang ini kami akan membincangkan tentang pembuatan kuih tradisional iaitu pembuatan kuih popia. Baiklah, sebelum kita melanjutkan perbincangan mengenai pembuatan kuih tradisional iaitu kuih popia, saya ingin bertanyakan kepada saudara kita pada hari ini mengenai PKPB yang telah dijalankan oleh kerajaan. Baiklah, pada soalan saya, PKPB ini adalah wajar dijalankan oleh kerajaan pada pandangan saudara. Bagaimana? Okey, bagi pandangan saya, PKPB ni sangatlah sewajar-wajarnya untuk dijalankan di Malaysia sebab kita populasi rakyat Malaysia saling menghormati, saling mematuhi arahan dengan yang kerajaan sediakan. Jadi betul. PKPB ni sangatlah saya memberangsangkan untuk negara kita. Setujulah, maknanya Saya sangat pendapatlah berpendapat. bagus. Ya, saya pun berpendapat seperti saudara juga sebab ialah untuk mengurangkan penularan virus ini. Jadi kita perlu mematuhi juga SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Ya, betul? Okay. Baiklah. Terima kasih kerana sudi memberi sedikit pandangan. Sama-sama. Baiklah, tanpa membuang masa, saya akan mengajukan beberapa soalan mengenai cara pembuatan kuih tradisional iaitu kuih popia. Baiklah, saudara Muhammad Amir, soalan saya pertama, bagaimana saudara ingin memilih cara membuat kuih popia daripada banyak-banyak kuih yang ada di Malaysia ni? Okey, sebelum tu saya boleh bagi tahulah, saya pilih popia adalah salah satu kuih ataupun juadah yang kita orang akan makan pada Ramadan dan juga sekarang kita baru je berlalu berRamadan kan. So memang sememangnya keluarga saya minat popia. Jadi saya ambil inisiatif ni untuk belajar cara buat popia. Jadi ini salah satu makanan kegemaran kot. Makanan kegemaran juga. Okey, baiklah. Kuih popia seperti yang sedia umum, yang sedia kita tahu, iaitu inti dalamnya merupakan inti sayur-sayuran yang dibalut oleh kulit popia dan dicecah dengan kuah. Baiklah, tetapi pada hari ini saudara kita akan berkongsikan beberapa kaedah lain selain daripada popia yang biasa kita makan. Baiklah, jadi soalan saya yang seterusnya, berapa kaedah yang saudara gunakan untuk berkongsikan cara membuat kuih popia tersebut? Okey, sememangnya banyaklah macam mana rakyat Malaysia sendiri pun tahu kita ada banyak cara untuk membuat popia. Salah satunya saya memilih popia carbonara yang asalnya daripada carbonara yang kita makan dengan spaghetti kan. Ya, betul. Jadi saya masukkan ke dalam kulit popia sebab saya tengok banyak sangat viral yang tu. Jadi saya ingin buat cara saya sendiri. Cara Melayu orang katakan, kita masukkan bawang semua tu. Okey, yang kedua saya guna pisang. Okey, saya buat popia pisang dan juga menggunakan topping beberapa seperti Oreo atau susu macam tu. Okey, yang ketiga saya boleh katakan saya guna sayur-sayuran tapi bukan yang pada kita makan popia biasa. Saya guna salad. Saya guna tomato. Dia agak lain lah daripada agak lain. biasa. Saya buat macam ala-ala Vietnam roll tu. Betul. Tu. Baiklah, saya sangat berminat mengenai kuih popia, iaitu popia menggunakan pisang. Boleh saudara jelaskan lebih lanjut bagaimana popia pisang itu dibuat? Okey. Yang pertamanya kita boleh guna pelbagai jenis pisang. Kalau biasanya saya guna pisang yang ayah saya tanam sendiri kat rumah. So lebih mudah lah. Pisang apa tu? Saya tak kurang tahu juga. Okey. Tapi pisang lah, jenis pisang. Dia ada pisang emas pisang emas pun pisang abu. Okey, contohnya kalau kita untuk buat popia pisang, pisang itu kita bahagikan kepada 4 supaya jadi kecil. Dan kulit popia tu kita kita aturkan macam kita untuk lipat popia biasa. Kita masukkan popia and then kita lipat macam biasa, kita goreng. Dia simple je. Sangat menarik ya, iaitu popia pisang. Saya sendiri pun belum pernah makan lagi popia pisang. Jadi adakah bagaimana rasa dia? Okey, kalau kita menggunakan pisang yang sangat berkualiti, dia akan rasa manisnya. Kalau contoh kalau kita mungkin nak
rasa sedikit manis atau apa-apa rasa lah kita masukkan dekat pisang tu, kita saluk gula ke apa, tak kisah. Tapi untuk goreng selalunya saya gunakan kulit popiah dan juga pisang itu kita lipat and then goreng. Saya buat topping sendiri. Macam saya cakap, kita menggunakan susu pekat, Oreo kita hancur-hancurkan and then kita tabur. So jadi macam crunchy macam tu lah. Okey, topping tu saudara letak di dalam ataupun di luar popiah itu? Okey, topping saya akan letak di luar sebab kita akan setelah popiah tu digoreng lah. Okey. Selepas okey, baiklah. Selepas popiah itu digoreng dan diletakkan topping tu dan terus dimakan macam tu saja. Okey. Baiklah, selain daripada popiah pisang, popiah carbonara, popiah apa lagi? Tadi saya cakap popiah ala Vietnam roll tu kan. Ala Vietnam roll. Baiklah, untuk resipi popiah carbonara, boleh saudara menjelaskan sedikit kepada audiens kita mengenai cara popiah carbonara? Okey. Okey, untuk bahan carbonara tu saya gunakan Prego, tapi saya menggunakan cara Melayu. Kita masukkan sedikit bawang dan juga lada supaya kita ada alam Melayu rasa Melayu. Kita masukkan pedas-pedas sikit kan. Betul. So kalau untuk saya akan masukkan sedikit susu pekat dan dan juga ais. Ini saya dapat menu ataupun resepi daripada kawan saya yang dia ajar masukkan sedikit susu pekat untuk bertambah rasa pekat tu carbonara. Biasanya saya akan masak macam biasa carbonara, kita masak ikut cara Prego, tapi saya menggunakan alam Melayu. Saya menambahkan lada dan juga susu pekat. Nak agak sedikit lada, kita tambah banyak lah kan. Betul. Okey, untuk kulit popiah tu kita lipat macam biasa. Kalau saya akan untuk makan saya guna yang biasalah kulit popiah tu untuk dilipat. Tapi saya juga menggunakan cara untuk macam mana untuk buat samosa. Okey, saya samosa rasa macam lebih senang juga. So kita nampaklah interesting, jadi macam lain sikit bentuk dia macam tu lah. Okey. Baiklah, popiah iaitu kulit popiah, adakah saudara menggunakan bahan untuk menghasilkan sendiri kulit itu atau beli saja yang sudah siap di kedai? Okey, sememangnya saya guna yang di kedai sajalah. Yang sudah disediakan lah. Sebelum tu saya nak tambah tadi kan, untuk kita menyedapkan lagi carbonara tu, kita tambahlah sedikit daging. Contoh daging ayam, daging lembu ataupun kita nak tambah sausage, nugget. Saya pernah buat untuk nugget tau. Saya cincang-cincang and then saya goreng, saya masuk ke dalam carbonara. Dia agak lain sebab kita menggunakan nugget. Okey, kalau saya akan menggunakan nugget yang bersalut yang tabur kuning tu, ataupun saya guna nugget tempura sebab nugget tempura ala-ala ayam macam tu. Okey, baiklah. Soalan seterusnya, resepi untuk membuat cara-cara popiah tersebut adalah, adakah saudara mengambil resepinya daripada internet ataupun daripada blog ataupun daripada turun-temurun oleh keluarga sendiri? Bagaimana? Okey, kalau saya juga melihat di mana, di blog, di internet ataupun mana-mana menu yang orang sediakan di Google apa-apa kan. Tapi saya macam saya cakap tadi, kita punya cita rasa kita berlainan. So saya akan tukar sedikit. Macam contoh dia buat ala pekat, saya buat ala lebih pekat ke, macam tu lah. Saya lebih suka yang lain sebab saya nak guna cita rasa keluarga saya dan juga saya. Baiklah, apabila saya mendengar daripada saudara mengenai perkongsian kaedah untuk membuat popiah, 3 cara yang dikongsikan iaitu popiah carbonara, popiah pisang. Baiklah, seterusnya kaedah yang ketiga iaitu popiah yang macam Vietnam ala Vietnam. Baiklah, boleh saudara kongsikan sedikit cara untuk membuatnya? Okey, kalau macam contoh untuk popiah yang ala Vietnam ni, kita akan gunakan cara macam mana untuk kita buat popiah basah. Popiah tu kita akan lembapkan supaya dia nampak lembap basah macam tu. And then kita gulung menggunakan salad, sausage ataupun apa panggil ketam sausage macam tu kan. So saya pun kadang-kadang menggunakan ayam juga untuk, biasalah budak-budak kadang dia suka ayam daging macam tu. Betul. Okey, saya juga pernah menggunakan brokoli. Saya buat ala-ala dumpling macam tu. Tapi saya menggunakan kulit popiah. So dia agak interesting bila kita menggunakan kulit popiah ni, kita boleh
banyak benda lah kita boleh masak sebenarnya. Betul. Sebab kulit popiah ni kita tahu sendiri memang sememangnya sedap lah rangut. Ya, betul. Sangat sedap dan rangut. Baiklah, soalan saya yang seterusnya kepada saudara, adakah saudara berminat untuk membuat pendapatan lebih, iaitu adakah saudara mempunyai niat untuk menjual ataupun mencari sumber rezeki melalui pembuatan popiah tersebut? Okey, sedikit ceritalah saya nak kongsikan. Sebenarnya memang selepas saya melangkau SPM, melepas saya SPM, saya pernah menjual popiah dengan menggunakan pre-order di sekolah lama saya. Saya menjual kepada junior-junior saya sendiri, sebab diorang pada waktu petang kadang-kadang nak keluarkan tak boleh. Jadi saya menggunakan inisiatif ni untuk saya menjual kepada pelajar sumber lah. pendapatan lah sikit. Baiklah, berapa agak-agaknya harga yang dijual tu? Okey, kalau macam popiah carbonara, sememangnya kalau kita duduk di negeri ini, sememangnya kita menggunakan dalam 80 sen. Tapi 80 sen, maafkan saya. Okey, kalau macam biasanya kalau orang jual di luar, kita dengan harga RM1 lah. Sememangnya RM1 sebab kita nak sediakan kulit popiah dan juga bahan-bahan. Ya, lagipun kita tahu carbonara tu memang sedap dan dia merupakan makanan western yang special. Jadi harga untuk RM1 itu saya rasa sudah berbaloi. Betul tu. Betul. Okey. Baiklah, terima kasih kepada saudara kerana berkongsikan sedikit tentang pembuatan kuih tradisional, iaitu kuih pilihan, kuih popiah dalam 3 kaedah yang dikongsikan, iaitu kuih carbonara, kuih popiah pisang dan juga popiah ala-ala Vietnam. Okey. Baiklah, saya rasa itu saja pada petang ini yang kita boleh kongsikan kepada anda semua. Baiklah, kalau anda semua berminat untuk membuat kuih tersebut, jangan segan, jangan malu, boleh bertanya saya ataupun mencari maklumat untuk pembuatan kuih ini di Google. Baiklah, saya rasa itu saja pada petang ini untuk perkongsian kita. Jadi, suka saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara Muhammad Amin Mustaqim kerana sudi meluangkan masa untuk berkongsikan sedikit resipi yang telah dibuat, iaitu resipi carbonara, resipi pisang dan juga resipi Vietnam dengan menggunakan popiah. Maksudnya, suka saya ingin memberikan ruang kepada saudara untuk memberi kata-kata akhir kepada pendengar kita. Okay. Silakan. Untuk tadi resepi saya agak senang je sebab saya pun menggunakan ini daripada Google atau tu. Cuma saya menggunakan alam cita rasa saya sendiri, menambahkan macam saya cakap lada dan juga susu pekat atau apa-apa sajalah. Okey, terima kasih juga kepada sama-sama. Ni sudi menjemput saya ke wawancara ini. Ya, betul. Baiklah, itu saja daripada kami semua. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.